Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ustazah akan kongsikan salah satu tajuk dalam pelajaran Bahasa Arab tahun 4, iaitu tajuk Mubtada wal Khabar. Sebelum kita mulakan tajuk pelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat apakah isi-isi kandungan yang akan kita pelajari dalam tajuk ini. Yang pertama, kita akan pelajari tentang ta'rif al-mubtada. Ta'rif al-mubtada. Maknanya pengertian mubtada. Seterusnya kita akan pelajari tentang ta'rif al-khabar. Ta'rif al-khabar. Maksudnya pengertian khabar. Seterusnya kita akan pelajari tentang alamatu raf'il mubtada wal khabar. Alamatu raf'il mubtada wal khabar, iaitu tanda-tanda rafa' bagi mubtada wal khabar. Okey, nanti Ustazah akan terangkan apa maksud raf'i ataupun tanda rafa'. Dan akhir sekali kita akan pelajari al-amthal. Al-amthal. Al-amthal ialah contoh-contoh bagi mubtada wal khabar. Contoh-contoh bagi mubtada wal khabar. Baiklah. Pertama sekali Ustazah akan terangkan isi kandungan yang pertama, iaitu ta'rif al-mubtada. Ta'rif al-mubtada, iaitu pengertian mubtada. Mubtada huwa ismul marfu' alladhi yaqa'u fi bidayatil jumlatil ismiyah. Huwa ismur marfu' alladhi yaqa'u fi bidayatil jumlatil ismiyah. Maknanya, mubtada ialah isim yang marfu' yang terletak pada permulaan ayat, iaitu pada ayat jumlah ismiyah. Sebelum ini kita pernah pelajari tentang tajuk jumlah, iaitu ayat. Ayat terbahagi kepada dua, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah. Dan mubtada ini hanya hadir pada jumlah ismiyah, iaitu ayat-ayat yang bermula dengan kata nama. Hanya pada ayat-ayat yang bermula pada kata nama. Kita lihat di sini. Mubtada ialah isim. Isim ialah kata nama yang marfu'. Okey, tadi Ustazah ada beritahu, Ustazah akan terangkan tentang marfu'. Marfu' ini selalunya dia adalah berbaris dhammah, berbaris di hadapan. Kadang-kadang marfu' juga boleh menjadi marfu' dengan alif ataupun marfu' dengan waw. Dan selalunya mubtada ini terletak pada permulaan ayat. Okey, nanti saya akan terangkan semula dalam contoh-contoh mubtada dan khabar ini. Okey, seterusnya kita lihat ta'rif al-khabar pula. Ta'rif al-khabar. Huwa ismul marfu' alladhi ya'ti liyaktamila ma'nal jumlati. Huwa ismur marfu' alladhi ya'ti liyaktamila ma'nal jumlati. Maknanya khabar ialah isim yang marfu', seperti apa yang Ustazah beritahu tentang mubtada. Mubtada marfu'
dan khabar juga marfu' yang datang ataupun yang hadir untuk sempurnakan makna ayat. Baiklah, kalau dalam bahasa Melayu, mubtada itu sebagai subjek dan khabar ini adalah predikat, iaitu pelengkap bagi ayat tersebut. Baiklah, kita lihat pada contoh yang Ustazah telah sediakan. Ada 2 ayat dalam contoh ini. Ayat yang pertama, At-talibu nasyitun. At-talibu nasyitun. Ini ayat yang pertama. Maknanya murid yang aktif ataupun murid yang rajin. Yang kedua, At-tuffahatu hulwatun. At-tuffahatu hulwatun. Maknanya buah apple yang manis. Okey, ini ada 2 ayat. Mari kita lihat ayat yang pertama. At-talibu. Seperti saya terangkan tadi, At-talibu maksud dia murid ataupun pelajar. Murid. Dalam ayat ini, murid ini dikenali sebagai subjek. Sebagai kata nama yang kita terangkan. Okey. Nasyitun. Nasyitun maksudnya aktif. Nasyitun aktif. Nasyitun ini adalah pelengkap bagi subjek at-talibu. Menerangkan tentang murid tadi. Jadi di sini kita lihat at-talibu sebagai subjek dan nasyitun sebagai predikat. Jadi dalam bahasa Arab, at-talibu dikenali sebagai mubtada dan nasyitun sebagai khabar. Baiklah, tadi saya ada terangkan tentang marfu' ataupun rafa'. Seperti yang saya beritahu, marfu' selalunya dhammah. Okey, nampak tak di sini? At-talibu, dia punya baris di akhir ataupun huruf akhir bagi perkataan at-talibu itu adalah dhammah. Okey. Dan khabar juga dhammatain. Dia adalah baris 2 di hadapan. Kenapa at-talibu ini bukan dhammatain ataupun kenapa bukan nasyitu dhammah sahaja? Ma'rifah. Isim ma'rifah, iaitu kata nama khas. Kalau anak-anak lupa, boleh semak semula pelajaran kita sebelum ini tentang pembahagian al-ismu. Baiklah, kita lihat pada contoh yang kedua. At-tufahatu hulwatun. Jadi bila kita lihat ayat ini, anak-anak mesti dah faham mana satu mubtada dan mana satu khabar. At-tufahatu sebagai subjek, iaitu buah apple, subjek. Buah apple dan manis itu adalah predikat. Pelengkap bagi tufahatu, apple. Apple yang manis. Buah apple yang manis. Jadinya, at-tufahatu ini adalah mubtada dan hulwatun khabar. Baiklah, kita tengok penerangan di bawah ini. Al-mubtada wal khabaru marfu'ani daiman. Al-mubtada wal khabaru marfu'ani daiman. Maksudnya, mubtada dan khabar sentiasa akan dalam keadaan marfu'. Daiman tu sentiasalah. Mubtada dan khabar sentiasa dalam keadaan marfu', iaitu dhammah atau dhammatain. Kenapa dia tak jadi dhammatain? Sebab dia adalah isim ma'rifah. Jadi anak-anak boleh lihat semulalah dalam tajuk sebelum ini. Baiklah, sekarang mari kita lihat isi kandungan yang seterusnya, iaitu
Alamatu raf'il mubtada wal khabar. Alamatu raf'il mubtada wal khabar. Iaitu tanda-tanda rafa' bagi mubtada dan khabar. Jika kita lihat di sini, tanda-tanda rafa' bagi mubtada dan khabar terbahagi kepada 3. 1, 2, 3. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah alamatu raf'ul ataupun alamatu raf'il mubtada wal khabar. Yang pertama iaitu ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Macam Ustazah kata tadilah, ad-dhammatu iaitu baris di hadapan tanda waw kecil di atas huruf yang terakhir dalam kalimah. Okey, bila dia boleh jadi ad-dhammatu? Yang pertama, limufradi. Limufradi. Limufradi iaitu individu. Contoh nama orang ataupun tadi at-talibu, individu kan? Murid ataupun at-tilmidhu, al-madrasatu, individu, sesuatu benda yang mufrad. Okay, yang kedua, dia boleh jadi dhammat, ad-dhammah ketika jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ini apabila perkataan muannas ataupun kalimah muannas dia dalam keadaan jamak. Contohnya perkataan al-mu'minah, al-mu'minatun, al-mu'minatun. Bila dia jadi jamak muannas salim, dia akan bertukar. Kita akan tambah alif ta di belakang. Al-mu'minatun. Al-mu'minatun. Okey, nanti kita lihat contoh di bawah. Sebab bila Ustazah terangkan, anak-anak kurang faham. Jadi kita akan lihat contoh yang Ustazah akan tunjukkan di bawah. Okey, selain daripada dhammah, rafa' juga adalah alamat dia alif. Tanda rafa' boleh jadi dengan alif. Iaitu ketika ada dua kata nama di musanna. Musanna tu 2. Contohnya macam at-talibun tadi, at-talibu tadi boleh jadi at-talibani. Nampak ada alif di situ. Nanti saya terangkanlah dekat contoh yang di bawah. Yang ketiga adalah marfu' bil waw, dengan waw untuk jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Untuk jamak muannas salim kita akan tambah alif dan ta. Tapi untuk jamak muzakkar salim kita akan tambah waw dan nun. Nanti kita akan lihat dalam contoh yang Ustazah akan berikan selepas ini. Okay, anak-anak, mari kita lihat contoh-contoh bagi alamatu raf'il mubtada wal khabar li dhammah. Untuk dhammah kan, ini semua adalah contoh-contoh bagi alamat dhammah. Okay, lihat yang pertama. Contoh yang pertama, di sini Ustazah ada bagi 2, 4, 6 contoh. Contoh ini adalah muzakkar, muannas, ni muannas wal muannas. Nanti saya terangkanlah kenapa. Okay, yang pertama kita lihat al-muallimu mujiddun fi amalihi. Al-muallimu mujiddun fi amalihi. Baiklah, kalau anak-anak lihat dekat sini, yang warna putih ini adalah mubtada wal khabar. Kenapa? Sebab subjek dia adalah muallimu. Semua faham kan maksud al-muallimu? Muallimu itu adalah maksudnya guru. Al-muallimu mujiddun. Mujiddun ini adalah predikat bagi subjek al-muallimu. Okey. Jadi bila Ustazah kata subjek, dia adalah mubtada dan mujiddun, penerangan bagi subjek tadi
iaitu predikat adalah khabar. Jadi ini adalah mubtada dan ini adalah khabar. Jadi alamat dia ataupun tanda kita nak kenal dia, dia mesti ada tanda rafa' iaitu tanda dhammah. Dhammah di atas. Atas mim ni ada waw. Atas dal ni ada waw dua kecil ni kan. Kalau saya kata kalau waw kecil itu adalah dhammah. Al-muallimu mubtada dan mujiddun khabar. Tandanya adalah dhammah. Baik? Faham? Sama dengan contoh yang kedua. Ini untuk lelaki dan ini untuk perempuan. Muzakkar, muannas. Kenapa saya kata ini muannas? Bila perkataan isim itu ada ta marbutah, selalunya dia adalah muannas ataupun perempuan. Untuk perempuan lah. Okey, jadi kat sini muallimatu mujiddatun fi amaliha. Al-muallimatu mujiddatun fi amaliha. Baiklah, kat sini kita lihat al-muallimatu adalah mubtada, mujiddatun adalah khabar. Jadi apa tanda rafa' dia? Dhammah. Okey? Faham ya? Okey, ini adalah lil mufrad. Lil mufrad yang pertama. Tadi saya sebut pembahagian dia kan? Lil mufrad. Okey. Kita tengok yang kat bawah ni. Ini yang saya terangkan tentang jamak muannas salim. Dia bila jadi mufrad, perkataan dia adalah al-muallimatu sahaja. Tapi bila dia jadi jamak muannas salim, maksudnya muannas ini dijamakkan dengan sempurna, dia akan jadi muallimatu. Ini seorang guru perempuan dan ini maksudnya ramai guru perempuan. Al-muallimatu mujiddatun fi amalihim. Baik? Kita tengok kat sini. Al-muallimatu adalah mubtada. Mujiddatun adalah khabar. Apa tandanya? Tandanya adalah dhammah juga. Sama dengan lil mufrad. Baik, ingat tadi bila di dhammah, kita nak kenal di dalam ayat dia adalah mubtada dan khabar. Bila di dhammah, dia adalah li mufrad dan li jamak muannas salim. Baik. Saya harap anak-anak faham untuk alamat yang pertama. Dan anak-anak boleh kenal mana satu mubtada, mana satu khabar. Baiklah, sekarang kita lihat pada alamat rafa' yang kedua dan yang ketiga. Alamat rafa' yang kedua adalah rafa' bil alif. Dan alamat rafa' yang ketiga adalah rafa' bil waw. Okey, kat sini ada 4 contoh alamat rafa' bil alif dan 1 contoh alamat rafa' bil waw ataupun tanda rafa' dengan alif dan tanda rafa' dengan waw. Baik, kalau anak-anak ingat, kita pernah pelajari tentang ad-dhamair. Kita dah belajar dah tentang yang pertama, seorang, 2 orang atau 3 orang atau lebih. Inilah perkaitannya tajuk ad-dhamair. Ini dalam tajuk mubtada wal khabar. Kita tengok di sini. Macam mana kita nak kenal bagi mubtada dan khabar yang tak ada tanda rafa' bil dhammah. Tak ada tanda rafa' bil dhammah, yang tanda dhammah baris di hadapan tu kan, waw kecil tu. Tak ada. Kat sini tak ada. Dalam ayat ni memang tak ada. Kenapa? Sebab dia bukannya alamat rafa'nya bil dhammah, tapi alamat rafa'nya bil alif. Kita lihat di sini. Di sini Ustazah tak asingkan pula warna putih dan hitam. Tapi Ustazah akan terangkan. Kita lihat ya. Contoh yang pertama. Al-muallimani mujiddani fi amalihima.
Al-mu'allimani mujiddani fi amalihima. Nampak tak ayatnya sama je macam ayat yang sebelum ni. Sebab Ustazah nak mudahkan anak-anak faham pertukaran antara kedua-dua ayat. Ayat yang pertama tadi saya terangkan untuk seorang, individu, mufrad. Tapi di sini dia adalah mu'allimani. Kalau ingat balik, tanda mu'allimani ini kembali kepada dua orang. Jadi maksudnya di sini, al-mu'allimani, dua orang guru, mujiddani, bersungguh-sungguh. Dua orang guru tadi bersungguh-sungguh fi amalihima, di dalam tugas mereka. Mu'allimani mujiddani fi amalihima. Baiklah, di sini kita nampak kan mu'allimani di awal ayat. Jadi dah memang kita tahu mu'allimani ini adalah mubtada, dan mujiddani dia terangkan tentang mu'allimani tadi. Dua orang guru tu buat apa? Oh, bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah khabarnya. Tapi dia berbeza dengan contoh yang pertama tadi sebab dia punya alamat rafa' dia adalah alif. Nampak alif warna merah ni? Jadi kalau mubtada'nya alamat rafa' bil alif, khabarnya juga adalah alamat rafa' bil alif. Mustahil kalau mubtada' dia alamat rafa' bil dhammah, manakala khabarnya pula alamat rafa' dia adalah alif. Sangat mustahil sebab mubtada' dan khabar mesti akan sama alamat rafa'nya. Macam saya terangkan tadi, mubtada' dan khabar sentiasa dalam keadaan marfu' ataupun rafa'. Tapi ada tiga bahagian. Ada dhammah, ada rafa' bil alif dan ada rafa' bil waw. Jadi contoh yang saya tunjukkan ini adalah alamat rafa'nya bil alif. Baiklah, saya harap anda nak faham ya untuk alamat rafa' bil alif. Ini untuk muthanna, iaitu dua orang ataupun dua untuk kata nama tersebut. Jadi yang terakhir sekali alamat rafa' dia adalah alamat rafa' bil waw. Kita tengok yang tadi. Yang pertama tadi dhammah dah selesai, bil mufrad dan jamak muannas salim. Dan yang kedua tadi adalah alamat rafa' bil alif pun dah selesai untuk muthanna. Dan yang terakhir ini adalah alamat rafa'nya bil waw untuk jamak mudzakkar salim. Dia berbezalah dengan jamak muannas salim. Jamak muannas salim dekat dhammah, iaitu alif, ta dan ta itu berbaris dhammah. Manakala kalau dia jamak muzakkar salim, dia alamat rafa' bil waw. Kita lihat ya. Saya bagi satu saja contoh, iaitu al-muslimuna salihuna. Al-muslimuna salihuna. Okey. Kat sini senang sangat sebab saya bagi ayatnya hanya ada dua perkataan, iaitu mubtada' wal khabar. Al-muslimuna. Okey, perkataan asal dia kalau di mufrad adalah al-muslimu. Betul? Jadi al-muslimu ini adalah muzakkar. Mufrad li muzakkar. Jadi bila kita nak jadikan dia jamak, kita perlu tambah waw dan nun. Waw dan nun. Dan alamat rafa' dia adalah waw. Nun ni tidak dikira lah. Waw itu adalah alamat rafa'nya. Jadi al-muslimuna ni mubtada' dan khabarnya akan ikut tanda rafa' mubtada' tadi. Jadi khabarnya salihuna. Dia takkan jadi al-muslimuna salihani. Salah. Ataupun al-muslimuna salihatun. Ataupun al-muslimuna salihun. Takkan jadi macam tu. Khabar akan sentiasa ikut apa alamat rafa' untuk mubtada'.
Okey, jadi kat sini al-muslimuna mubtada dan salihuna adalah khabar. Tanda rafa'nya adalah bil waw. Mudah kan? Sangat mudah tentang tajuk mubtada wal khabar. Sebab bila anak-anak kenal mana satu mubtada, pasti akan terus jumpa khabarnya. Sama ada. Okay. Mubtada itu macam ni. Dia adalah dhammah. Ataupun dia adalah ni dhammah. Dhammah kan? Al-mu'allimatu. Mu'allimatu. Mujiddatun. Okay. Al-muslimu salihun. Kalau kat sini, bila kita keluarkan jadi dhammah, alamat rafa' dia bukan dhammah, dia adalah waw. Al-muslimuna salihuna. Ini samalah, dia tukar. Dia mudahlah. Muslimatu salihatu. Sebab dia adalah jamak muannas salim. Okey anak-anak, Ustazah harap apa yang Ustazah terangkan tadi sedikit sebanyak anak-anak dapat ambil manfaatnya. Kalau Ustazah ada tersalah silap, Ustazah minta maaf. Niat Ustazah untuk terangkan dengan lebih mudah tentang tajuk mubtada wa khabar ini. Jadi selepas dengar ataupun fahamkan apa yang Ustazah terangkan, Ustazah harap anak-anak dapat buat latihan yang Ustazah berikan. InsyaAllah, apa yang baik datangnya daripada Allah dan apa yang buruk itu daripada diri Ustazah sendiri. Kalau ada tersilap, harap anak-anak boleh betulkan apa kesilapan Ustazah buat. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa dalam tajuk yang lain. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.